Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya dan kumpulan saya telah mendapat tugasan dari subjek Penghayatan Etika dan Peradaban yang diberikan oleh Encik Narawi bin Kasim. Berikut adalah ahli kumpulan saya yang terlibat dalam tugasan ini. Ini merupakan topik-topik yang saya dan ahli kumpulan saya akan bincangkan sebentar nanti, iaitu berkaitan dengan zaman pra-kolonial, iaitu dari aspek adab dan adat, pemakaian dan hukum kanun Melaka, sistem pentadbiran serta konsep daulat, pendidikan dan ekonomi. Assalamualaikum, saya Siti Nurfatihah binti Muhammad Saad dari kelas DHF 1B. Hari ini saya akan menerangkan topik yang diberi, iaitu etika dan peradaban di tanah Melayu pada zaman pra-kolonial. Apa itu pra-kolonial? Pra-kolonial ialah zaman tanah Melayu yang belum dijajah oleh penjajah barat seperti British, Jepun dan Belanda. Jadi, pada ketika itu, masyarakat hidup secara amalan sendiri. Disebabkan itu, etika terjemah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian mereka, sama ada formal atau tidak formal, yang disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Ini adalah topik-topik yang akan saya terangkan sebentar nanti, iaitu berkaitan dengan adab dan adat pada zaman pra-kolonial. Jadi sekarang kita akan masuk kepada adab. Maksud adab ialah budi pekerti halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa. Maksud ini diambil dari Kamus Pelajar edisi kedua. Contoh adab yang kita lakukan ialah adab dengan orang yang lebih tua, iaitu ketika hendak lara di hadapan orang yang lebih tua, kita akan membongkokkan sedikit badan sebagai tanda hormat. Dan ketika orang yang lebih tua sedang bercakap atau bersembang, kita tidak boleh menyampuk kerana itu akan dikira sebagai tidak sopan. Adab ini masih diamalkan sehingga kini. Jika kita tidak beradab, ini akan menjejaskan imej keluarga serta dipandang serong kerana adab ini melambangkan sebagai tahap perkembangan sosial. Okey, adab resam pula membawa maksud adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Maksud ini diambil juga dari Kamus Pelajar edisi kedua. Adat resam juga dikenali sebagai tradisi, undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat. Adat resam ini sering kita lakukan dalam kehidupan seharian tanpa disedari, dan ia sudah menjadi kebiasaan bagi kita, iaitu contoh seperti adat ketika ada kematian, ahli keluarga si mati akan membuat majlis tahlil, dan adat perkahwinan. Ketika adat perkahwinan, mestilah ada pertunangan, merisik dan akad nikah. Kebanyakan adat ini dicontohi secara turun-temurun. Jika tertinggal, ini akan membawa buah mudarat orang serta boleh menjadi sebagai fitnah. Adat istiadat pula membawa maksud berbagai-bagai adat yang diikuti dan kebiasaan, iaitu majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa serta berbagai-bagai adat yang dianggap sebagai peraturan yang perlu diikuti. Kebiasaan adat istiadat ini dilakukan oleh golongan raja-raja dan agung. Antara contoh adat istiadat ialah pertabalan agung. Ketika majlis pertabalan, mereka harus mengikut protokol dan peraturan dalam sesuatu majlis kerana ia boleh mengubah adat yang sedia ada. Protokol dan peraturan ini mengikut kepada kesesuaian majlis. Tujuannya untuk memudahkan membezakan taraf dan pangkat seperti sultan, pembesar dan rakyat dalam suatu majlis. Mereka harus mematuhi tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan ini. Jika tidak, mereka boleh dihukum sebagai tidak menghormati majlis dan tidak menghormati sultan. Kesimpulannya, kita perlu meneliti dan belajar daripada sejarah agar dapat mengetahui asal-usul. Selain itu, sejarah juga membuktikan corak hidup masyarakat pada zaman dahulu yang digambarkan melalui nilai-nilai ini. Kata-kata tokoh yang boleh dijadikan sebagai pegangan ialah kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukannya terletak pada wajah dan pemakaiannya. Kata-kata ini diambil dari Hamka.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Rashki binti Mamali dari kelas DHF 1B. Nombor kamera saya ialah 17 DHF 21F1003. Saya akan menerangkan tentang adat berpakaian pada zaman prakolonial dan juga saya akan menerangkan tentang hukum kanun Melayu Melaka. Saya akan memulakan dengan adat berpakaian. Terdapat beberapa pakaian pada zaman prakolonial. Bagi pakaian lelaki ialah baju sikap dan baju Melayu cekak musang. Baju sikap adalah pemakaian satu butang. Anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap pemotongan lurus dengan berbelahan di hadapan. Manakala baju Melayu cekak musang pula pemakaian membutang, pemakaian samping diikat ke tepi dengan keris hiasan di sisi hadapan. Bagi pemakaian wanita adalah baju kebaya dan baju kurung teluk melangga. Baju kebaya adalah berbelahan di bahagian hadapan dikemaskan dengan pemakaian kerosang ibu dan anak tiga sejajar. Bagi pakaian baju kurung teluk melangga pula, pemakaian terbutang dan mempunyai kekeh dan pesak dengan padanan kain bersusun tepi dikenali sebagai ombak mengalun. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum kanun Melayu Melaka. Latar belakang hukum kanun Melayu Melaka adalah hukum kanun Melayu Melaka disusun lengkap oleh Sidi Ahmad. Hukum kanun Melayu Melaka terbagi kepada dua, iaitu hukum kanun undang-undang negeri dan juga undang-undang Laut Melaka. Terdapat juga pengaruh Islam dan Hindu. Undang-undang Melaka dikenali sebagai Undang-Undang Kanun Melayu Melaka. Terdapat beberapa hukum kanun Melayu Melaka, antaranya Undang-Undang Muamalat, Undang-Undang Keluarga dan juga Undang-Undang Keterangan dan Acara. Bagi Undang-Undang Muamalat, berhubung dengan jual beli, riba, sewa dan pinjam-meminjam. Contohnya, haram riba sekiranya kita berniaga dengan orang gila. Bagi Undang-Undang Kekeluargaan pula, berhubung dengan perkahwinan, perceraian, wali, talak dan sebagainya. Hal ini selari dengan hukum Islam. Manakala Undang-Undang Keterangan dan Acara pula berkaitan dengan syarat-syarat menjadi sultan, seperti mesti Islam, adil, pengampun, pemurah, bagi hakim dilarang menerima hadiah. Kesimpulannya, hukum kanun Melayu Melaka amat penting bagi melancarkan sistem pemerintahan negeri ini. Ini disebabkan undang-undang ini sungguh lengkap dan menyentuh pelbagai perkara yang berkaitan dengan adat lembaga, tanggungjawab pembesar, hukuman awam dan perbuatan jenayah serta perkara yang berkaitan dengan pertanian, perambahan dan kekeluargaan. Selain itu, undang-undang ini masih digunakan sehingga kini. Oleh itu, kita haruslah mematuhi undang-undang di negara kita supaya kita mampu hidup dalam keadaan aman damai serta bermoral. Itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq bin Osman. Saya daripada kelas DHF 1B dan nombor matrik saya adalah 17 DHF 21F1007. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk etika dan peradaban di tanah Melayu pada zaman para kolonial dari segi pentadbiran. Institusi beraja bermula dalam masyarakat Melayu tradisional sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Gelaran sultan digunakan selepas kedatangan Islam. Dan raja pada waktu ketika itu dianggap sebagai khalifah Allah SWT. Konsep daulat merangkumi pelbagai aspek kekuasaan seorang raja dari segi kewibawaan, kesempurnaan dan kekuasaan ketinggian kuasa politik. Kita masuk pada isi yang pertama, iaitu pentadbiran di tanah Melayu. Sistem pentadbiran di tanah Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan di tanah Melayu merupakan institusi beraja. Selepas kedatangan Islam, sistem pemerintahan mengubah corak dari institusi beraja ke institusi kesultanan. Sultan pada waktu ketika itu mempunyai kuasa yang tinggi terhadap pemerintahan dan pentadbiran. Termasuk pada isi yang kedua, iaitu pentadbiran yang sistematik. Seperti yang kita tahu, sistem pentadbiran Malaysia merupakan pentadbiran yang unik. Ini kerana sultan dibantu oleh temenggung, bendahara, bendahari, laksamana dan penghulu. Oleh demikian, sifat kesetiaan pada raja dan negara dapat dibentuk serta
menimbulkan perasaan taat setia kepada pemimpin. Kita masuk pada isi yang ketiga, iaitu daulat. Seperti yang kita tahu, daulat merupakan berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah, iaitu kuasa pemerintahan. Daulat juga menjadi lambang seorang raja serta memperkukuhkan kedudukan raja ke tahap yang tinggi serta menimbulkan penghormatan rakyat. Dan daulat juga menjadi pengikat antara raja dan rakyat. Konsep daulat, bagi memperkukuhkan konsep daulat pada ketika itu, berbagai ada istiadat dilakukan dari segi pentadbir, dari segi pakaian, bahasa dan tingkah laku. Ini adalah contoh-contoh adat istiadat. Kesimpulannya, institusi Kesultanan Melayu haruslah memastikan pentadbiran yang adil dan telus. Ini kerana institusi Kesultanan Melayu dan kerajaan haruslah berperanan penting dalam mengekalkan hak keistimewaan golongan bumi putera. Oleh demikian, kehidupan di tanah Melayu dapat dikekalkan dengan perpaduan yang utuh antara raja dan rakyat. Dan ini adalah sumber rujukan daripada Akhbar Online. Sekarang saya serahkan kepada rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Fauzi bin Mat Ridwan, nombor metrik 17DHF21F1001 daripada kelas DHF1B. Tajuk pembentangan kumpulan saya ialah etika dan peradaban tanah Melayu pada zaman pra-kolonial. Dan subtopik yang saya akan terangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan etika pendidikan. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit tentang pengenalan tajuk etika pendidikan ini. Ialah pendidikan sebelum kedatangan British banyak dipengaruhi oleh adat resam dan budaya masyarakat setempat. Pendidikan tradisional ini lazimnya diajar oleh ahli agama atau ibu bapa kanak-kanak dalam membentuk perkembangan mereka, dan juga pendidikan pada zaman ini terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu kategori pertama ialah pendidikan pondok, dan kategori kedua pendidikan agama madrasah, pendidikan istana dan juga pendidikan penglipur lara. Seterusnya, iaitu saya akan terangkan berkaitan kategori-kategori pendidikan, iaitu kategori pendidikan pertama ialah pendidikan pondok sebelum penjajahan British. Yang pertama, pendidikan ini bermula pada kurun 19 atau di penghujung kurun 18. Sistem pendidikan ini dibawa pengaruh daripada Patani, Sumatera, Jawa dan juga Aceh. Cara pengajaran yang mengikut sistem di Masjidil Haram, berpakaian yang tidak formal atau bebas seperti berpakaian kopiah, baju Melayu, selipar dan sebagainya. Bukan seperti sekarang yang ada pakaian baju kemeja lah, pakai begitu. Okey, yang kedua, negeri pertama yang wujud sistem pondok ialah di negeri Kelantan, iaitu pondok pertama pada tahun 1820 Masihi, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Samad bin Abdullah ataupun dikenali sebagai Tok Ulai Condong. Dan kategori yang kedua ialah pendidikan agama madrasah, diajar dan disampaikan oleh mereka yang berketurunan sayyid atau guru agama, yakni ataupun imam. Di madrasah juga mereka mempelajari pengiraan, tulisan Jawi, menulis Jawi, tajwid Al-Quran, fardu ain, rukun Islam dan juga rukun iman. Waktu pembelajaran terbahagi kepada dua, iaitu pada sebelah pagi yang bermula kelas pada selepas solat subuh, dan pada sebelah petang pula bermula selepas solat Zuhur sehinggalah solat asar. Para pelajar tidak dikenakan bayaran. Sebaliknya perlu menolong guru-guru mereka membersihkan tempat belajar, mencari kayu api, mengejarkan sawah dan sebagainya. Etika pemakaian adalah secara tidak formal dan kemas. Itu sahaja, tidak seperti zaman sekarang ya. Seperti pendidikan pondok tadi juga. Dan para pelajar juga belajar beralaskan lantai buluh mahupun lantai kayu.
Mereka akan diajar perkataan-perkataan Arab juga di dalam Al-Quran sehingga mereka mahir, dan apabila mereka mahir, dia akan ditolak menjadi imam dalam sembahyang. Baiklah, kategori ketiga dan juga keempat ni adalah terlalu ringkas untuk diterangkan, tapi saya akan terangkan, iaitu yang ketiga ialah pendidikan istana. Pendidikan istana ini hanya terdiri daripada kerabat-kerabat diraja, sultan-sultan sahaja, dan kerabat dan sultan juga diajar oleh guru yang berketurunan sayyid yang berasal daripada negara Arab. Dan yang terakhir ialah pendidikan penglipu lara, penyampai cerita rakyat oleh tukang cerita. Tukang cerita terdiri daripada pawang ana, tok selampik, awang batil dan juga tukang karut. Bentuk cerita ini mempunyai dua, iaitu cerita-cerita legenda dan juga cerita-cerita dongeng. Di setiap cerita dan legenda ini akan terselit dan juga membawa kepada penyerapan nilai-nilai murni kepada para pendengar maupun kepada para pelajar. Akhir pembentangan ini saya akan memberitahu beberapa penutup, iaitu pada akhir pembentangan ini saya dapat merumuskan bahawa pada zaman dahulu lagi, pendidikan amatlah penting kepada kita semua bagi melahirkan generasi yang celik ilmu dalam pelbagai bidang untuk menaik taraf kompetitif seorang manusia yang berguna kepada negara, negeri, daerah maupun di kawasan setempat. Pendidikan di zaman dahulu adalah yang lebih mencabar berbanding zaman sekarang yang dikelilingi pelbagai teknologi yang semakin hari semakin canggih dan juga pesat. Oleh itu, tiada istilah tidak mahu menimba ilmu. Akhir kata, ibu bapa perlulah memupuk semangat anak-anak untuk mendalami ilmu walaupun ilmu itu sebesar-besar zarah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurlaini Sufia binti Muhammad Rafi, nombor matrik 17DHF21F 1009 daripada kelas DHF1B. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban di Tanah Melayu pada masa prakolonial dalam topik etika ekonomi Tanah Melayu. Pengenalan. Sebelum kedatangan Portugis, sistem ekonomi Tanah Melayu diselia oleh Raja-Raja Melayu serta pembesar Melayu. Dan perkembangan ekonomi ini bermula sejak para Meswara memindahkan pusat pentadbirannya daripada Palembang ke Melaka pada tahun 1402. Selain itu, terdapat 3 isi penting dalam etika dan peradaban ekonomi Tanah Melayu. Pertama ialah hukum kanun Melaka. Para pedagang mengamalkan etika dan peradaban dalam perdagangan maritim dengan mengikut hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka mula disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah dan ditambah dari semasa ke semasa sehingga abad ke-19 Masihi. Dan salah satu daripada kandungan dalam hukum kanun Melaka adalah undang-undang laut yang diamalkan oleh para pedagang dalam menjalankan perdagangan maritim di Melaka. Seterusnya adalah pengenalan sistem cukai. Kerajaan Melaka telah memperkenalkan sistem cukai. Sebelum jual beli dijalankan, pedagang perlu membayar panduan iaitu cukai rasmi. Sistem cukai yang diamalkan di Melaka ialah sistem cukai berkeutamaan ataupun nama lainnya adalah cukai mengikut tempat. Para pedagang, selain daripada itu juga para pedagang perlu mendapatkan surat kebenaran berniaga untuk berdagang di Melaka. Surat ini bertindak sebagai lesen bagi pedagang berjual beli di Melaka dan tujuannya adalah untuk memastikan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan lingua franca iaitu bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka. Selain itu juga, bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia dan digunakan meluas oleh pedagang di pelabuhan Melaka. Dan salah satu faktornya adalah bahasa Melayu mudah difahami oleh para pedagang asing. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi di Tanah Melayu berjaya menjadi maju kerana etika ekonomi diterapkan dan diamalkan oleh para pedagang
dan masyarakat Melayu. Selain itu juga, semasa zaman prakolonial, etika ekonomi telah pun wujud dan diamalkan sebaiknya dalam kalangan masyarakat dan pedagang. Sekian, terima kasih.